lepas kita solat subuh. Maka ketika itu kita dapati rakan-rakan media kita, jurnalis wartawan, telah menunjukkan keberanian mereka, telah menunjukkan kekuatan mereka tanpa menghiraukan perkara-perkara yang membahayakan diri mereka, mengambil gambar dan cuba merakam sebanyak yang mungkin untuk tujuan memberikan kesedaran dan maklumat kepada seluruh dunia. Sehingga ada di kalangan rakan-rakan media kita, salah seorangnya ialah saudara Surya, yang merupakan satu pasukan dengan kami dari Malaysia dan Indonesia yang telah digabungkan, yang telah ditembak di dada kanan, telah ditembak dengan peluru hidup. Dalam keadaan kritikal itu, beliau masih lagi cuba berusaha untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang ada, walaupun selepas beberapa ketika maklumat itu telah dirampas. Tetapi ada sebagian maklumat telah kita dapat sembunyikan, dapat simpankan untuk tontonan dan untuk kita bawa kepada dunia. Jadi inilah yang kita harapkan kepada rakan-rakan media yang ada. Mudah-mudahan usaha-usaha kita untuk sama-sama membebaskan penderitaan yang dialami oleh rakyat Gaza dan Palestin dapat sama-sama kita ketegakkan terus. Kerana sebenarnya isu yang sebenar bukanlah pembebasan kami. Kalau kami digelar sebagai wira kerana berada lebih daripada sehari ataupun 2 hari, kita kata berada dalam keadaan yang penuh kesusahan, ditembak dengan peluru hidup, diikat selama 15 jam, tidak dibenarkan masuk ke toilet, sentiasa diacungkan senjata kepada kepala kami, berada dalam keadaan yang amat susah apabila tidak diberikan makan dan minum lebih hampir-hampir kita kata 24 jam. Tapi saudara kita di Gaza, saudara kita di Palestin berada lebih daripada 2 hari. Tiap-tiap hari mereka berhadapan dengan Apache yang datang untuk membunuh mereka. Tiap-tiap hari mereka tidak mendapat makanan yang cukup, bahan-bahan perubatan yang cukup. Sebab dan isu sebenar bukanlah isu mereka tidak mendapat makanan yang cukup, itu merupakan satu bahan perubatan yang cukup masuk. Sebab itulah perjuangan dan isu sebenar bukanlah isu pembebasan kami, dan itu dua perkara yang besar bersama-sama dengan kerajaan kedutaan yang besar. Kepada kedutaan di Jordan, memang kami tak sangka dapat keluar awal. Kerana bila pagi itu, apabila kami tidak dibenarkan untuk menelpon siapa-siapa pun, malah kami telah diputuskan hubungan dengan luar. Kami hanya melihat kedutaan-kedutaan yang lain masuk ke dalam penjara tanpa kedutaan Malaysia yang kami tahu tidak akan masuk, dan kami tidak ada hubungan diplomasi. Dan kami rasakan mungkin kami akan duduk di sana dalam sebulan, 2 bulan akan, atau mungkin setahun, 2 tahun. Tapi Alhamdulillah berkat usaha tuan-tuan, puan-puan sekalian, berkat usaha kerajaan Malaysia dan juga usaha semua pihak, kita telah dapat sama-sama mengeluarkan, membebaskan diri kami. Alhamdulillah. Jadi sebab itulah saya nak menyeru pada tuan-tuan puan sekalian, hero yang sebenarnya bukanlah kami. Bukanlah kami yang merupakan wira yang sebenar. Tapi wira yang sebenar ialah mereka yang telah berdoa, solat hajat, berusaha untuk mengeluarkan kami. Kamulah sebenarnya wira-wira kami. Dan inilah hakikat yang sebenarnya kita sama-sama nak rasakan, insyaAllah. Sedikit sebanyak insyaAllah. Kalau diizinkan mungkin pada masa depan kita boleh cerita secara detail apakah yang berlaku dan bagaimana beberapa rakan kita di belakang juga telah ditembak dengan Datuk yang hormat, telah ditembak di kepala. Abdul Halim telah ditembak di kepala. Abdul Halim Ali Ridwan telah ditembak di kepala. Ustaz Hasan juga telah ditembak di bahagian belakang. Dan Haji Jamaludin juga telah ditembak di paha, di ponggok. Jadi semua tembak, tapi alhamdulillah raga bulat. Masih raga bulat lagi. Jadi tuan-tuan, dedahkan apa yang ada. Bukan saja mereka menembak kami di luar perairan military zone mereka yang lebih kurang 74 batu nautika luar daripada Gaza, yang merupakan perairan antarabangsa. Tapi kita diserang dalam keadaan tidak ada amaran apa-apa, tidak ada notis seperti Lebanon. Kami tak tahu yang datang ke Israel ke, yang datang ke Lebanon ke, dan sebagainya kami tak tahu. Yang kami tahu, kami diperintahkan menjaga dan mempertahankan diri dan kapal kami. Itu yang kami tahu. Bila mereka cuba naik, dengan bermula dengan menembak bom asap dan bom cahaya untuk menjadikan blind sementara. Dan selepas itu mereka terus masuk, turun 3 orang komando yang pertama turun dari helikopter. Kami boleh pegang dia sebab dia turun dengan senjata yang lunas.
Sebelum dia menembak kami pegang dia dulu. Seperti kita lihat dari CNN, kita pegang dia sebelum turun. Dan kemudian selepas itu, bila kita suluh kepada lampu spotlight ke helikopter pertama, dia cabut lari, takut, memang penakut saat ini tuan-tuan. Dan selepas itu datang helikopter kedua. Sebelum turun, dia turun tadi, dia tembak kena seorang media daripada Turki, tepat di kepala dengan polis sniper dia, tepat di sini, keluar dari sini kepalanya, peluru terpecah lepas 9 minit tinggal. Kemudian ditembak lagi dengan yang lain, sehingga dia terkena di bahagian abdomen, pecah, ususnya, meninggal. Itu juga pada sekurang-kurangnya 4 orang atau 5 orang di peringkat awal serangan itu terbunuh. Ini semua adalah merupakan perkara-perkara yang berlaku di atas kapal yang kami nampak, yang kami rasai. Dan mudah-mudahan pihak media akan dapat meledahkan perkara ini sehingga akhirnya insya-Allah pihak kerajaan Malaysia akan dapat membawa ke pihak Mahkamah Antarabangsa dan mudah-mudahan mereka boleh tidak.